Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi. Kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin khatamal anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan kita dalam kitab Iman dan Kehidupan, sambungan perbincangan buku surat 84. Dan ini kita masuk tajuk orang beriman memperkenankan panggilan fitrah. Sebab yang pertama, orang beriman itu memperoleh ketenangan ialah kerana dia menempuh jalan hidup yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang ditanamkan Tuhan di dalam jiwa manusia. Fitrah kemanusiaan itu hakikatnya kosong dan tidak dapat dipenuhi oleh ilmu, peradaban dan juga falsafah. Ia hanya dapat dipenuhi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah manusia itu merasa lapar dan dahaga dan hanya dapat dipuaskan dengan mengenal Allah, beriman dan menghadapkan tujuan kepadanya. Ketika itulah barulah kemanusiaan merasa berhenti dari kelelahan, puas dari dahaga, kenyang dari lapar, dan aman dari ketakutan. Barulah dia tahu dan nampak jalan kehidupan yang perlu ditempuh dalam menuju tujuan yang terang. Di situ barulah dia akan mengenal akan dirinya, mengetahui tujuan perjalanan hidupnya, mengetahui tugas dan kewajipan terhadap Tuhan yang telah menciptakan. Baik, panjang perbahasan di sini tentu saja disebut tentang manusia ni. Dalam diri dia ada dua perkara yang selalu saya dah ulang-ulang sebut dalam buku ni. Manusia ni ada fitrah kehidupan dia. Yang kedua, manusia ni ada akal. Akal bolehlah kita penuhi dengan ilmu pengetahuan, dengan pembelajaran, dengan melihat. Tetapi fitrah manusia ni dia tak boleh dipenuhi dengan ilmu. Fitrah kemanusiaan itu dipenuhi dengan beriman, meyakini perkara-perkara yang telah dijelaskan ataupun diterangkan oleh Allah melalui lidah para rasulnya dan kitab-kitab yang telah ditinggalkan. Oleh sebab itu, manusia yang nak mencapai ketenangan, manusia itu kena kenal apakah cara untuk memenuhi fitrah kehidupannya. Yang mana dalam fitrah kehidupan itu disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi di sini bahawa bila manusia kenal Allah, manusia itu mengetahui hakikat tentang ketuhanan, maka barulah dia dapat mengisi kekosongan-kekosongan yang berada di dalam jiwanya. Yang kedua, apabila manusia itu hidup dengan mengenal dan mengetahui tentang ketuhanan, maka baru dia tahu tanggungjawab yang perlu dilakukan sebagai seorang manusia. Apabila manusia kenal Tuhan dan dia mengisi kehidupannya itu dengan kewajipan-kewajipan yang diperintahkan, maka dia akan mencapai tahap keyakinan dan pengharapan kepada Allah. Barulah dia akan rasa tenang. Hidup ni ada pengisiannya, ada perjalanannya, dan dia tahu bahawa perjalanan itu perjalanan yang benar. Bila manusia hidup kat dunia ni, manusia akan bertemu macam-macam benda. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar akan mempengaruhi apa yang dia yakin. Kita ni bila kita dengar macam-macam, bila kita tengok macam-macam, dia akan mempengaruhi. Tapi sejauh mana dia mempengaruhi kita tu bergantung pada kekuatan keimanan kita itu. Sebab benda kita dengar, benda kita lihat belum lagi 100% benar. Benda yang kita baca belum 100% benar. Benda yang orang cerita, yang kita dengar belum pasti benar. Dia mesti selari dengan apa yang dijelaskan oleh Allah, apa yang diterangkan oleh para rasul. Kalau ia bercakap nampak macam cantik, nampak macam elok, nampak macam betul, maka ketika itu dia tak akan dapat ketenangan juga.
dia tak dapat ketenangan. Dia rasa perjalanan hidup dia ni dalam menuju ketuhanan, dia nampak betul lah, maka adalah aktiviti spiritual yang dia lakukan. Senaman-senaman yang berdekatkan diri dia kepada Tuhan contohnya. Tapi hakikatnya lepas dia berhenti senaman tu, adakah dia masih menjadi tenang? Setelah dia tinggalkan tu masih dia jadi tenang. Berbeza dengan orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni melakukan kewajipan-kewajipan diperintah oleh Allah, bukan hanya masa kita buat ibadat tu saja kita merasa ketenangan, kebahagiaan. Tetapi setelah itu pun kita rasa kebahagiaan, kita hidup dalam lingkungan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak peliklah kita tengok ada orang yang kononnya dia kata dia beragama, pada masa yang sama kehidupannya itu tidak selari dengan kehidupan fitrah kemanusiaan. Manusia ni dia suka kepada kebaikan. Tak kiralah apa bangsa pun, dia mesti suka kepada kebaikan. Tak ada orang yang suka kepada keburukan. Tanyalah dia. Ya, tak ada. Apatah lagi orang Islam, lagi-lagilah hidup kita ni memang nak buat baik, memang nak cari baik. Baik dalam rangka ataupun yang disebutkan oleh syariat. Kalau kita tak nampak benda tu, maka macam mana nak hidup, macam mana nak cari bahagia? Susah kan? Semua orang cari bahagia. Tak ada orang yang nak cari celaka. Tak ada, terus carilah siapa-siapa pun. Tak ada. Saya berbalik daripada Taiping. Hari Khamis lepas saya di penjara Taiping. Program dengan penjara Taiping bersama kaki tangan dan juga pegawai-pegawai JAKIM. Habis program tu saya dengan para banduan di penjara Taiping. Ada 350 orang banduan di penjara Taiping yang telah dijatuhkan hukuman. Maknanya mereka duduk dalam sel tu lah. Tapi ada hampir 1000 lebih lagi belum jatuh hukum. Jadi ramai, ada 1000 lebih di penjara Taiping. Penjara yang kedua tertua di Malaysia setelah penjara Pulau Pinang. Penjara Taiping didirikan pada tahun 1879. Saya pun masuklah ceramah dengan para banduan. Kali ini dikumpulkan banduan-banduan yang agak jenayah berat sikit lah. Ada jenayah samunnya, ada jenayah rogolnya, ada jenayah liwatnya. Kumpullah jadi depan saya ramai-ramai. Taklah dapat kumpul semua, dapat kumpul di surau. Setiap penjara ada surau. Saya bertanyalah umur, tengok banduan ni nampak macam tua sangat. Tanya umur. Umur berapa tu? 53 tahun. 53 tahun duduk dalam penjara. Saya dimaklumkan yang paling tua ada di penjara Simpang Renggau, 87. 87 tahun duduk penjara. Di penjara Taiping ada banduan yang masuk pada tahun 1985 dan masih ada sampai hari ini. Dia tak akan keluar. Dia tanya kepada banduan tu, kalau kamu keluar ni kamu nak buat apa? Oh, saya kata dia tak boleh hidup kalau dia keluar daripada penjara ni. Sebab dah lama sangat duduk dalam penjara. Ya, kalau keluar dia, kalau boleh tak nak keluar. Sebab takut nak berdepan dengan kehidupan yang dia tak pernah hidup. 1985, sekarang 2022 dia dah duduk dalam penjara. Rutin dia berusik dalam sel. Maksud saya sel ni tuan-tuan, ada banduan yang duduk dalam sel tak boleh keluar. Ada banduan yang daripada 8 pagi hingga 6.30 petang mereka ada aktiviti di luar penjara. Masih dalam tembok penjara lagi dah. 6.30 petang tu masuk dalam sel lah. Penjara Taiping adalah penjara yang agak tua. Ada satu blok bangunan penjara tu kosong. Jadi kalau penjara bawa saya masuk. Kata ustaz, blok ni kosong. Kata kenapa kosong? 3 tingkat. Sebab ada tanah tu mendap. Ada tanah tu mendap. Dia takut berlaku sesuatu pada bantuan, dipindahkan. Tak cukup, hantar ke penjara Tapah. Kenapa tak baiki? Tak boleh nak baiki dia kata sebab penjara Taiping duduk di bawah Kementerian Seni dan Budaya. Sebab dia warisan. Pening kita tuan-tuan. Nasib baik kita tak suruh bantuan tu menari je. Sebab apa? Bangunan tu bangunan warisan. Jadi peruntukan mesti datang daripada Kementerian Seni dan Budaya, Lancongan. Dia tak duduk di bawah, memanglah penjara tu duduk di bawah KDN. Tetapi di sudut peruntukan tak boleh usik bangunan tu. Sebab dia bangunan warisan.
Jadi mereka pun minta tolong saya. Dia kata, Ustaz, tolonglah kami pun dah hantar macam-macam tak selesai ni. Sebab bantuan bangunan 3 tingkat ini kosong. Penjaga ni sekarang overload, tak cukup. Jadi terpaksa campak ke tempat-tempat lain. Dia minta kita pula tolong, bagi tahu pada pihak Kementerian Budaya dan Kesenian supaya bantu baiki yang mereka ataupun buat sesuatu. Apa saya nak sebut di sini? Bila saya tanya kepada para bantuan ini, seronok ada duduk jaga? Semua kata seronok. Tak ada bantuan kata seronok. Jangankan bantuan, kaki tangan penjaga pun tak seronok duduk jaga. Ketika saya dibawa keluar, ada seorang kawan penjaga, dia sudah berkhidmat 36 tahun. Dia kata, Ustaz, apa perasaan Ustaz setelah Ustaz masuk tadi bagi ceramah dalam penjaga, Ustaz keluar, apa perasaan Ustaz? Ustaz rasa lega tak? Tak rasa. Tak adalah siapa. Dia kata, Ustaz, saya 36 tahun bekerja di penjaga. 8 pagi masuk, keluar pukul 2 petang. Ya, 6.30 pagi masuk, keluar pukul 3 petang, macam itulah. Setiap kali saya melangkah keluar daripada pintu penjara ni, saya rasa tenang. Saya rasa seronok. Sebab apa? Sebab tadi rasa duduk terkepung dalam tembok. Selama 36 tahun macam itulah. Kemudian tak ada pegawai soal lagi. Dia kata, saya pun macam itu, Ustaz. Jadi Ustaz cuba bayangkan, kata yang duduk 24 jam, yang duduk dah puluh tahun dalam penjara tu, macam mana mereka? Jadi nak sebut itu, tuan, akhirnya fitrah manusia ni dia tetap mahu kepada kebebasan. Bila kita tanya kepada bantuan ni, seronok duduk jaga tak seronok? Mereka tahu tak mereka buat kesalahan, mereka akan ditangkap, mereka akan diumpan ke dalam penjara. Tapi itulah yang disebut oleh Dr. Supartaudi, manusia ni ada fitrah. Tak kira lah dia agama apa pun, dalam diri dia ada satu fitrah kemanusiaan yang dia inginkan kepada kebebasan, dia inginkan kepada kehidupan yang lebih baik. Cuma apabila manusia itu tewas dalam mengatur hidupnya, maka ketika itulah dia akan mula terpinggir. Kita tengok apa Dr. Supartaudi sebut. Tidak dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan apabila seseorang itu tidak mengenali akan Tuhannya dan tidak akan mengetahui tentang dirinya ataupun melupakan tentang dirinya, sebagai disebut dalam firman Allah, kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah akan melupakan mereka terhadap dirinya sendiri, dalam surah Al-Hashr ayat 19. Kata Dr. Supartaudi, manusia itu tak akan dapat rasa kebahagiaan dan ketenangan bila dia tak kenal Tuhan. Kenapa? Tuan-tuan, kenapa bila tak kenal Tuhan tak boleh jadi bahagia? Sebab Allah saja yang boleh mencampakkan kebahagiaan dalam diri manusia. Ya, Allah saja. Manusia itu akan dapat keterangan walaupun dia duduk dalam kesempitan, duduk dalam keadaan yang serba kekurangan, tapi jiwanya tidak dikuasai oleh persempitaran itu. Minggu lepas saya di penjara keluar. Ada 2,000 lebih bantuan di penjara keluar. Saya tak dibenarkan bagi ucapan ataupun ceramah dengan para bantuan kerana masa itu kes COVID agak tinggi. Tapi saya dibawa masuk oleh pengarah penjara ke sel-sel bantuan. Itu pertama kali saya pergi ke sel. Masuk pergi ke sel ni, pergi ke tempat bantuan duduklah. Kalau macam tempat muslimat tu, kat kipas tu bagi 2. Ni sel 1, ni sel 2. Sana ada sel lagi lah, separuh daripada tu. Jadi satu sel yang separuh daripada tempat muslimat tu, duduklah 25 orang. Ada 30 orang. Tapi yang menarik itu tuan, penjara keluar satu-satunya sel, satu-satunya penjara yang ada tahfiz. Tahfiz Al-Quran. Inisiatif daripada cadangan daripada Hakim Mahkamah Syariah dan disokong oleh Sultan Johor. Ada 13 orang bantuan umur 30 hingga 50 tahun yang mengikuti kelas tahfiz Al-Quran. Bukan semua, ada 2,000 lebih, tapi dipilih oleh pihak pegawai agama JAKIM, dan mereka yang ada 5-6 orang pegawai JAKIM kat situ. Saya buat bacaan tadi, select lah, ada 30 orang. Mereka nak lengkapkan kelas tu 20 orang. Jadi itu pertama kali saya pergi ke sel
Pertama kalilah saya lihat banduan tanpa pakai mask. Sebab duduk dalam sel tak pakai mask lah. Selalu bila bawa ceramah ke surau, banduan dia pakai mask. Dan pegawai tahkim daripada ibu pejabat penjaga Malaysia tes seorang banduan. Dia telah menghafal 24 juzuk Al-Quran. Ni awak siapa nama? Oh, saya nama sekian-sekian tuan. Kesalahan apa? Samun. Dah kena 10 rotan. Dah. Selamat. 10 rotan yang kena sebat kat 10 rotan kat punggung tu kan pecah punggung. Saya selama ni duk bayangkan 10 rotan tu bulan ni satu, bulan depan satu, saya duk ingat macam tu. Tak. Sekali masuk dia belasah sekali 10-10. Pecah punggung. Ada yang seminggu memang gerak je lah, tak boleh bangun dia dah. Memang tak bangun lah seminggu tu, terterak macam tu dah kat bilik. Keluar makan pun tak boleh. Kawan-kawan pun bawa balik makanan ke dalam sel. Makan dalam sel tak dibenarkan tapi sebab dia sakit. Tanya doktor apa ubat pakai doktor? Tak ada pakai ubat apa, pakai ubat kuning je lah siapa. Tunggu sembuh sendiri. Dia menghafal 24 juzuk. Boleh tuan-tuan jangan main penyamun pun hafal Quran. Kita yang tak penyamun tak hafal. Average daripada 13 orang itu, average daripada 13 orang bantuan, average-nya 6 ke 7 juzuk hafal. Ada seorang tanya, awak dah hafal berapa? Saya dah hafal 1 juzuk. Bila keluar? 20-27. Dia akan keluar 20-27. Dan dia yakin dia akan hafal 30 juzuk. Saya nak sebut di sini, bila saya pergi ke sel tu, kita nampak ni sel 13 orang yang hafal Quran. Yang ni sel biasa. Yang ni sel biasa lah, bandar-bandar biasa. Tuan-tuan dan rahmati Allah, memang tak sama lah muka orang hafal Quran ni. Orang baca Quran memang tak sama. Walaupun mereka tu muka penjenayah, tapi bila mereka tu baca Quran, dalam jiwa mereka ada Al-Quran, keceriaan pada wajah mereka tak sama dengan sel-sel banduan-banduan lain yang tak baca Quran dan tak hafal Quran. Memang tak sama. Di sujud zahirnya pun dah nampak. Zahir dah nampak lah kan. Ini saya nampak sendiri lah. Bagi kita tengok kat sel. Sebab itu dia katakan, mereka yang kenal Tuhan, kenapa baca Quran? Kenapa nak hafal Quran? Sebab dia mencari perhatian Allah. Dia bukan mencari perhatian manusia. Duduk dalam tu dia kena ubah diri dia. Kena yakin bahawa ini adalah satu ujian besar yang berlaku pada diri dia. Bacaan dia bagus-bagus. Cuma saya terfikir, bila mereka keluar nanti surau masjid sanggup tak ambil mereka jadi imam? Itu satu hal lah saya duk fikir ni. Sebab dia akan keluar hafal 30 juzuk, bacaan dia bagus. Tepuk kat mana pun dia boleh sambung. Jadi tak ada benda lain ni duduk bagi Quran dia kan. Dan dia ini saja sendiri tak ada siapa pun. Bila hari ada kelas, sekarang tak boleh ada kelas. Jadi sebab tak boleh ada kelas 24 jam mereka duduk dalam sel kecuali dia keluar makan saja. Sebab tak boleh buat aktiviti kerana COVID agak banyak, jadi tak boleh. Mereka tak boleh keluar lah. Itu yang mereka tak boleh keluar ni, mereka stres sikit lah. Kalau boleh keluar, walaupun keluar sel masih dari dalam bangunan penjaga boleh berjalan-jalan ni. Duduk dalam sel tu, bangun duduk. Ya. Sebab tu dikatakan kebahagiaan itu seseorang dapat bahagia dan tenang bila dia kenal Tuhan. Sebab tu unsur-unsur spiritual yang diberikan di dalam penjara, mengajak mereka kenal agama, ajak mereka kenal Tuhan, agar mereka baca Quran. Akhirnya dalam ruang yang sempit itu, mereka masih lagi melakukan peribadatan. Mereka boleh terima hakikat mereka dihukum. Ya? Ada bandu umur 57 tahun, seumur hidup puasa pun tak pernah, sembahyang pun tak pernah, baca pun tak tahu. Nombor kad pengenalan ni lukis ni. Dia tak tahu itu nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak tahu lukis. Tapi bila duduk menjaga, dia ajar, nanti akhirnya boleh baca dah juzuk amma. Bolehlah solat, tak bolehlah berpuasa. Dia kata dia tak pernah puasa seumur hidup, umur 57. Tak pernah sembahyang seumur hidup. Jadi akhirnya dalam ruang yang sempit, dalam kedudukan yang kita rasa tak bebas itu, tapi jiwa mereka tetap merdeka. Ya? Dia tak adalah bunuh diri. Ada kes-kes bunuh diri dalam penjara kalau kita ada baca. Sikitlah melibatkan orang Islam. Sikit sangatlah. Tapi orang bukan Islam. Ada kes.
Maka sebab itu manusia dia nak memenuhi kehidupan dia untuk mendapat keterangan ni, untuk dapat kebahagiaan. Yang pertama, kenal Allah dulu, kenal Tuhan. Yang kedua, dia mesti kenal diri. Dia tu siapa dia? Siapa dia? Siapa kita? Kita ni manusia biasa yang dikirimkan oleh Allah untuk mengambil sedikit nikmat di atas dunia ni. Tapi bukan nikmat tu kita tak boleh kata kita punya semua. Ni hak orang ramai. Tuhan bagi kita hidup sekejap kat dunia ni, ambillah nikmat. Makanlah, minumlah, berjalanlah, berkeluargalah, beranak pinaklah kat dunia ni. Sekejap je 60 tahun, 70 tahun, betul dah. Cukup, balik. Cukuplah tu. Lama-lama hidup payah juga. Dijemput. Kita lihat warga emas mereka biasa 80-90 tahun. Tuan-tuan bacalah, pergi buka internet tuan-tuan tengok. Biasa 80-90 tahun tu biasa. Mandangkan saya duduk keluar masuk penjara ni, saya pun banyaklah baca hal penjara. Penjara di Jepun, ada penjara yang menempatkan warga emas. Kenapa? Sebab warga emas ni bila dia dah tua, anak-anak dia dah besar, orang Jepun ni dia pantang, dia malu minta tolong anak-anak dia, tak nak menyusahkan anak-anak. Tapi bila dia dah tua, dia nak duduk mana? Dia nak makan apa, dia tak boleh nak kerja, dah tak larat. Dan dia malu minta tolong anak-anak. Maka dia pun melakukan jenayah supaya dia ditangkap. Tuan-tuan bayar umur 89 melakukan jenayah sambil bawa tongkat. Apa dia buat? Dia pergi pecah kedai supaya polis tangkap dia. Apa dia buat? Dia bawa bom plastik, dia pasang kat badan dia, dia kata aku akan letupkan kedai ni. Polis datang tangkap dia dengan harapan masuk dia dalam penjara. Kenapa? Sebab kalau masuk penjara, dia ada tempat tinggal. Kalau masuk penjara, dia ada doktor, nurse yang akan rawat sakit dia. Kalau dia masuk penjara, dia ada makan minum. Dia ada satu penjaga di Jepun, saya tengok gambar tu. Orang tua-tua orang tu. Jadi dia tak payah fikir nak beli makan, tak payah fikir kalau dia sakit ada doktor, ada nurse, saya fikir. Jadi jenayah-jenayah tu menyebabkan 6 bulan dia dipenjarakan. Jadi lepas 6 bulan dia fikir pula jenayah apa pula nak buat lepas dia nak masuk. Sampai begitu sekali di Jepun. Jadi itu tu, kenapa jadi macam tu Sebab mereka tidak ada agama. Mereka hidup tak ada agama. Masa mereka muda, mereka pulun-pulun untuk mencari kehidupan dunia, untuk berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki. Mereka tidak ada bergantungan dengan Tuhan. Mereka tak tahu macam mana nak duduk beribadat untuk mendapatkan ketenangan, untuk meletakkan pengharapan. Tak ada. Sambutan-sambutan yang mereka raikan itu adalah budaya, bukannya agama. Tak ada lagi kita dengar orang surau nak masuk penjara. Tuan-tuan ada dengar? Tak ada. Saya dah pencet juga tak nak masuk penjara lah. Sebab apa? Tak ada siapa nak jaga. Tak ada. Anak-anak tak ada lagi masuk penjara lah sebenarnya. Penjara Malaysia jangan. Penjara yang paling bersih saya masuk sejak ni lah penjara keluar. Untuk orang Johor, orang JDT. Sebab pengarah dia, pengarah penjara keluar ni memang gila-gila dia orang dia. Saya ikut dia. Dia orang Kedah. Satu hari 4 kali dia masuk dalam sel. Memang tak duduk diam lah pegawai penjara. Pukul 4:30 pagi dia masuk penjara. Jadi memang pegawai penjara tak boleh tidur. Dia datang, kata kat pegawai penjara, dia pusing, mana lampu tak menyala, semua dia cek. Boleh saya ingat dia sembang dia, kata sembang dia pengarah ni. Sekali saya tanya kat driver dia, betul ke? Dia kata betul Ustaz. Satu hari 4 kali dia masuk penjara. Ustaz tahu 4:30 pagi dah saya akan menghantar dia penjara. Panggil driver dia hantar dia penjara. 4:30 pagi dia masuk. Dia tanya kat pegawai penjara kenapa tak kejut banduan dia nak semayang tahajud. Sampai macam tu. Tapi penjara keluar antara penjara yang saya masuk tidak ada bau. Siapa pernah masuk penjara dah buat? Bau dia lain macam. Dan memang bersih. Ada setitik air atas lantai, dia panggil pegawai dia. Ni apa ada air kat bawah ni? Pasal kat mana bocor ni? Kat mana bocor? Memang bersih. Saya puji semua. Saya cakap dia, tuan, penjara tuan memang bersih. Dia kata, Ustaz, saya tak ada satu bau pun. Dia kata, apa masalah? Kalau dah ada basah-basah tu,
Panggil je banduan tu, mereka suka keluar sel tu seronok tuan-tuan. Dia tak nak duduk dalam sel dapat keluar. Dia suka kalau suruh lap ke suruh apa seronok. Jaga typing bagi saya pergi, dia kata Ustaz, kami nak bagi kontraktor cuci longkang. Sebab penjara ni bawah warisan, dia tak boleh sebarangan kami buat. Nak cek bangunan tu kena tanya Kementerian Warisan dulu. Boleh tak boleh? Tak boleh. Jadi kata akibatnya longkang kotor. Tunggu lambat. Saya suruh bantuan. Oh, panggil bantuan tu sekejap je cuci. Rumput tu kalau suruh dia cabut tu, sekejap ya. Dia lagi suka duduk walaupun tengah panas. Sebab tak nak duduk dalam sel tu. Duduk dalam sel tu atas simen tu. Duduk atas kapek pun kuliah saya pun sekejap lagi nak bangun dah bila nak habis. Duduk dalam sel 24 jam. Kematu punggung. Kita duduk atas kapek pun tak tahan, duduk cari dinding nak sandar. Duduk penjaga 24 orang, 25 orang. Situlah duduk, situlah tandas. Ya. Jadi nak sebut dia tadi, bila manusia tak kenal diri, maka dia tak tahu apa tanggungjawab dia, sehingga dia lupa bahawa apakah tujuan dia diutuskan di atas muka bumi ini. Semalam saya tanya pada para bantuan, saya tanya tuan-tuan nak masuk syurga tak tuan-tuan? Semua jawab nak masuk syurga Ustaz. Kata nak masuk syurga macam mana Mereka sendiri jawab, solat. Dia masuk syurga macam mana? Puasa. Bantuan jawab jadi macam budak-budak motivasi pula tuan. Dia umur 5-60. Kat sini puasa tak? Puasa. Kat sini solat. Kat luar sebelum ni tak solat. Kat luar sebelum ni tak puasa. Alhamdulillah apa masuk sini puasa. Alhamdulillah. Mereka terima hakikat bahawa walaupun terpenjara dalam tembok batu tu, mereka masih kata Alhamdulillah sebab mereka dapat kenal Tuhan, mereka dapat kenal diri mereka. Nampak tak? Kita yang bebas kat luar ni, mungkin boleh jadi tak kenal Tuhan, tak kenal diri kita. Sebab itu manusia bila dia kenal Allah, walaupun duduk dalam keadaan yang sempit, yang sangat terhad, mereka boleh sebut lagi Alhamdulillah. Saya tanya ni 25 Rasul ni nama ingat tak? Ingat. Ni saya suruh sebut boleh? Boleh. Nasyid dulu kan. Adam, Idris, Nuh, Saleh, habis-habis. Kalau kita hal luar ni cuba tanya dia. Sangkut dekat Nuh dan Saleh betul tak ingat? Last kali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka hidup, mereka kenal, mereka tahu. Ya. Saya semak di penjaga typing, saya minta lah dengan pengarah penjara. Saya kata saya nak bagi gula-gula kat bantuan ni, boleh tak? Dia belilah gula-gula kat Speedmart. Sebab tak boleh bawa makanan masuk dalam penjara dia. Dia penjaga kata, bagilah Ustaz. Tapi masa Ustaz ceramah dia Ustaz bagi. Jangan bagi dia bawa balik sel. Tak apalah saya balik gula-gula ni. Bukan apa kan, dia orang duduk tu 10 tahun gula-gula tak nak makan. 5 tahun gula-gula tak nak makan. Memang tak boleh makan lah, makan dari luar kan. Kata, apa saja je. Dia kata bagi lah. Saya pun bagi lah. Masa tengah segambar tu saya suruh pegawai, bagilah. Saya tanya lama ke dah tak makan gula-gula? Penjaga saya dah setahun setengah Ustaz tak makan gula-gula. Yang 5 tahun lah tak makan gula-gula. Kenapa kan bila kita ni buat macam tu, mereka nampaklah juga kita dihargai mereka sebagai manusia. Tentang jenayah yang dibuat, tentang kesalahan mereka telah dihukum, itu urusan dia dengan Allah. Kita tak boleh nak ubah lah benda tu. Tapi kita nak beritahu dia bahawa kita ni manusia. Sama je awak yang duduk dalam penjara, saya yang duduk luar penjara, awak dengan saya sama saja di sisi Allah. Sesiapa yang paling bertakwa, yang memohon ampun atas kesalahan dia buat, yang bertaubat, dan mereka itulah yang mulia. Mereka itu yang akan dapat kasih sayang Allah. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengasihi orang-orang yang bertaubat. Siapa yang bertaubat atas kesalahan, mereka itu akan dapat cinta Allah, maka akan dikasihi oleh Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mereka yang membersihkan dirinya daripada kesalahan, kesilapan, dosa dan maksiat, mereka itu pun akan dapat cinta Allah. Jadi kita tak tahu siapa di antara kita yang lebih baik. Kita yang berada di luar tembok atau mereka yang berada di dalam tembok. Tak tahu kita siapa. Jangan kita ingat kita luar tembok ni baik semua. Kita mungkin lupa kepada Allah, lupa beribadat, lupa untuk mensyukuri nikmat. Bahkan mereka telah diuji, mereka itu pula kembali kepada Allah, pegang Quran, baca Quran, bangun malam tahajud, istighfar,
pegawai penjara yang ikut saya daripada ibu pejabat penjara. Setiap kali saya turun ke penjara, pegawai penjara daripada ibu pejabat penjara Malaysia akan ikut saya. Dia kata, Ustaz, kerana kami di penjara, kami masuk juga 2:30 dah mereka bangun dan semayang tahajud. Kami pula tengok dia orang, kami pula malu. Tiap-tiap hari macam tu Ustaz, 2:30 malam, 3:30 pagi duduk sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pula dapat keinsafan dengan melihat mereka yang insaf. Kita yang bebas, kita yang empuk tidur di atas tilam, tidak pula bangun untuk mensyukuri nikmat Allah. Jadi kadang-kadang kami pula yang dapat pengiktibaran daripada mereka itu. Jadi kita kata itu, sebab itu kita ni manusia sama saja di sisi Allah. Siapa yang buat salah, mereka dihukum. Untunglah mereka yang tahu kesalahan mereka dan mereka kembali pada Allah. Sebab itu Dr. Yusuf Qaradawi sebut di sini, janganlah manusia itu lupa kepada Allah. Bahayanya manusia itu lupa pada Allah, ia akan dilupakan oleh Allah. Yang disebut dalam surah Al-Hajj ayat 19 ni. Orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah akan lupa kepada mereka. Lupa maksud di sini apa? Bukan mana Allah Ta'ala tak ingat, tak. Siapa yang dihidup atas dunia ni seperti haiwan, tak ada undang-undang, tak ada peraturan, hidup di atas dunia ni tak kira tentang halal haram, dosa pahala, tak kira hak orang, tak kira hak dia, tak kira perasaan orang, cakap ikut sedap mulut, komen ikut sedap mulut dalam WhatsApp group yang menyakitkan hati orang dengan sindiran-sindiran, dengan kata-kata keji dan nista. Dia tak peduli orang baca tu orang berasa hati. Dia tak peduli tulisan-tulisan dia tu mengguris perasaan orang. Hidup tak ada undang-undang, hidup tak ada dosa dan pahala, hidup tidak mensyukuri nikmat. Bahayanya apa? Iaitu mereka itu akan dilupakan oleh Allah. Lupa maksudnya apa? Tuhan biar dia hidup. Kamu nak memilih untuk hidup seperti binatang, kamu hiduplah macam binatang. Kamu hidup, kamu nak melakukan dosa, kamu hiduplah dosa. Tuhan tak bagi kepada dia peringatan ataupun tanda-tanda dia boleh balik. Bunyi azan ke, bunyi apa ke, dia tak peduli. Dia tak tahu semayang tak semayang. Marilah bulan apa pun dia tak peduli. Sama je pada dia. Syakban, Ramadan, Rajab, apa semua sumpah je. Dia dah tahu Syawal je hari raya. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat sama saja pada dia. Dia tak nampak pun Jumaat itu hari yang sepatutnya dia pergi solat Jumaat. Dia tak rasa pun malam Jumaat tu dia sepatutnya mengisi dengan baca ayat-ayat Al-Quran. Tak ada apa, sama je. Golongan ini dilupakan oleh Allah. Bahaya. Bila Allah lupa, manusia ni tu tak ada nilai di sisi Allah. Buatlah. Lebih malang lagi, dalam keadaan dia dilupakan oleh Allah, panjang pula umurnya, sihat pula tubuh badannya, banyaklah pula hartanya, lalu semuanya dibudakan pada tempat-tempat yang tidak pun mendapat keberkatan di sisi Allah. Bahaya. Bahaya. Sebab tu manusia ni hidup dia mesti tahu dia tu siapa. Dia mesti tahu dia tu siapa, Tuhan tu siapa, dan dia pergi mana ni. Kita ni nak ke mana ni? Nak tongkat langit? Kita ni nak ke mana lepas ni? Kita akan tua, kita tak boleh tahan. Fitrah yang Tuhan buat tu, di sudut fizikal kehidupan kita akan hari demi hari kita akan semakin meningkat umur, akan ditarik nikmat sedikit demi sedikit, akan tarik nikmat. Terima hakikat tu, nikmat tu akan ditarik. Sama ada secara mendadak dengan didatangkan kesakitan-kesakitan yang kritikal seperti kanser dan sebagainya, ataupun sedikit demi sedikit ditarik. Masa tu kita kena fikirlah. Tubuh badan kita yang sihat walafiat, dulu kita boleh berlari, kita boleh jogging, boleh main bola dan sebagainya, badminton, takraw. Sekarang dah tak boleh, sakit sana, sakit sini, lengah sana, lengah sini, penat sana, penat sini. Di sudut fitrah fizikal kita tu tak ada siapa boleh tahan. Dalam keadaan macam tu pun, kalau masih lupa lagi pada Allah, tak kembali, tidak bertaubat lagi, masih lagi melakukan maksiat, maka Tuhan bagi amaran. Ia ini Allah akan melupakan mereka terhadap dirinya. Dia tak akan dapat hidayah dan petunjuk lagi dalam hidup dia.
Sebab dia pilih jalan. Dia pilih jalan. Ya. Sebab itu dalam ayat-ayat Quran, banyak ayat-ayat Quran yang cerita pada kita, kenanglah nikmat Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Mana satu nikmat daripada Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Ulang demi ulang, ulang demi ulang, ulang demi ulang. Mana satu nikmat Tuhan yang kamu nak nafikan? Yang kamu berjalan tu nikmat Tuhan. Yang kamu makan tu nikmat Tuhan. Yang kamu melihat tu nikmat Tuhan. Yang kamu berbicara tu nikmat Tuhan. Semuanya itu daripada Allah. Cuba tunjuk satu yang kita punya. Tak ada. Memang tak ada. Sebab tu walaupun saya dah keluar masuk penjara, dia nak bagi tazkirah kepada para bandar, kita pula terkesan dengan melihat mereka tu. Cukup je kita duduk kat luar. Pakaian ada warna-warni. Mereka tak boleh pakaian dia. Pakai baju biru je dah. Saya tanya, baju biru ni? Baju biru ni dah lama duduk penjara. Dia baju hijau ni junior. Ni tak baju merah ni, ini super junior. Ni hak baju putih ni, baju putih ni ustaz, tahanan remand, opening kepala. Kita boleh pakai baju macam-macam. Samping baju Melayu, kopiah boleh pakai, yang belekat. Mereka pakai yang tu lah. Basuh, saya tanya, baju basuh sendiri lah. Basuh sendiri. Basuh ke mana? Tu, basuh kat dalam sel tu ada toilet. Pakai pinggang baju. Itulah basuh, itulah sidai. Sidai mana? Sidai dalam sel tu. Saya pun tengok gantung-gantung baju dalam sel. Adalah baju putih macam baju pagoda. Itu peruntukan kerajaan. Seorang dapat 2 helai kot setahun. Dah tengok dah nak reput dah semua. Tak akan dapat dah tu. Tunggu tahun depan lah pula. Tunggu tahun depan lah pula. Kita nak beli baju boleh pergi pasar malam, pasar raya. Mana-mana mall boleh beli. Pilih je. Boleh beli online lagi. Lazada dan juga Shopee. Pilih je nak baju apa. Bila tengok orang baru tengok, balik buka almari, banyak baju aku. Banduan tu 3 helai baju. Baju tu lah dia pakai untuk tidur, baju tu lah dia pakai untuk beribadat. Barulah kita insaf tengok. Lepas tu saya kongsi dengan tuan-tuan yang berkata, kalau kita terlupa ada manusia di sebalik tembok yang berjumlah 75,000. Bukanlah saya menyokong mereka dari sudut kesalahan ataupun jenayah yang mereka buat, tak, jauh sekali. Tapi mereka telah dihukum, mereka terpenjara di situ. Macam mana kita nak bimbing mereka untuk kembali di jalan Allah? Penjara di Emirat Arab Bersatu, saya dah sibuk mengurusan penjara itu, banyak saya membaca. Penjara Emirat Arab Bersatu, mana-mana panduan yang dapat khatam Quran akan disingkatkan hukuman. Akan disingkat hukuman. Kalau 5 tahun lah, tiba-tiba 3 tahun tu ya memang khatam dan dipanggil pegawai-pegawai yang layak untuk menguji bacaannya. Bukan main apa macam tu dah. Ada ujian-ujian dia. Sehingga dia kata orang ni lulus, hukuman penjara dia akan disingkatkan. Dah duduk penjara tu baca Quran. Baca Quran. Pastilah tuan-tuan, orang yang bergelumbang dengan Al-Quran, hidup dia tak sama dengan orang yang bergelumbang dengan maksiat. Tak sama. Kita ni hari-hari baca Quran, sehari tak baca Quran pun rasa macam ada benda tak cukup dalam hidup, betul? Kita yang biasa baca Quran 1 muka surat ke, 1 juz ke, apa tak buat hari ni? Quran tak baca lagi, tadi ada hal, ada tetamu datang dan semacam lupa. Asal dia tak kena je. Itu kita yang baca sikit-sikit itu. Ya, orang yang hafal Al-Quran lagi dah. Dia takut hafalan itu hilang, Tuhan tarik balik. Tak lengkap hidup ni bila kita ada satu benda komunikasi dengan Tuhan itu ditinggalkan. Saya selalu sebut Al-Quran ni bila kita baca ialah kita berkomunikasi dengan Allah. Kita berbicara dengan Allah, Allah berbicara dengan kita. Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu. Masa kita baca itu, kita tahu Tuhan sedang berbicara kita, "Hei kamu orang beriman." Tuhan cakap kita, "Hei kamu orang beriman." Kita berkomunikasi dengan Allah, kita memahami apa yang Tuhan sebut kepada kita. Bayangkan kita tinggal benda tu. Tinggal benda tu, kita rasa terputus komunikasi kita dengan Tuhan. Kita yang semayang, kalau kita terlewat semayang tu pun duduk kalut, bukan main dah. Kat mana nak berhenti nak semayang ni, tak semayang lagi. Mari sugar-sugar pula kunci COVID.
Serabut kepala otak kita tak tenang. Nak sembahyang pun payah. Dululah, sekarang tak takut. Ya, nak ambil wuduk tak tahu kat mana. Tengok budak-budak food panda tu. Kadang-kadang kat surau kita dah sembahyang kat luar pagar tu. Sebab apa? Sebab pintu surau kita kunci. Dia dah mari nak sembahyang tak boleh dulu. Sembahyang kat luar, kita tengok ya Allah sian dia. Sebab apa? Walaupun dalam dia mencari rezeki, dia rasa ada lompong dah hidup. Macam mana aku mencari rezeki? Aku kena kembali taat Allah. Waktu sembahyang aku dah sembahyang. Tapi orang yang lupa pada Allah tak peduli apa sembahyang ke apa ke. Dia tak peduli. Apa nak sembahyang Jumaat kena ada booster? Booster tak booster lantak kau tak bagi aku sembahyang kau tak bagi. Kita dah susah hati bila ada naik. Pergilah booster pun booster lah. Nak sembahyang Jumaat ni hati tak redha pun booster lah juga. Sebab apa? Sebab nak sembahyang Jumaat. Macam mana? Nak pergi jauh-jauh, kita pun tak mampu nak maju jauh-jauh. Mujur kita ni dekat dengan nilai 3, boleh lari desa dia. Dah duduk tengah-tengah Selangor, nak lari mana? Saya tak nak booster Ustaz, tak nak booster, habis tu je lah. Saya pergi desa dia, pergi je lah, macam mana? Ujur lah kita kan. Rezeki kita duduk dekat ujung-ujung border ni. Tuan-tuan duduk tengah-tengah Selangor ni, bayang lari mana? Nak pergi ke sana sejam, nak pergi ke sini sejam. Akhirnya booster lah juga. Sebab apa? Nak sembahyang Jumaat. Bukan masalah apa pun. Tak pergi sembahyang Jumaat. Tak boleh. Hari Jumaat tak pergi sembahyang Jumaat ni rasa macam Hindu pula. Orang kita lah dalam hati tak. Aku dah jadi Hindu ke apa? Jumaat tak pergi sembahyang, apa nak jadi aku ni? Oh tak boleh. Tapi orang yang lupa pada Allah, dia boleh apa? Sebab tu fitrah manusia ni kita kena ingat kita ni siapa. Siapa Tuhan kita? Apa yang Tuhan suruh kita buat? Berapa lama Tuhan suruh kita buat? Sikit je, sekejap je. Sembahyang hanya beberapa minit. Puasa hanya beberapa jam. Haji hanyalah sekali seumur hidup. Zakat hanya beberapa persen. Sikit, semua sikit. Tak ada satu buah banyak. Maka oleh sebab itu, apabila kita ingat pada Allah, Tuhan akan ingat pada kita. Bagaimana Tuhan ingat? Tuhan ingatkan kita, iaitu keseronokan dalam melakukan ketaatan. Tanda Tuhan ingatkan kita ni, kita seronok beribadat. Baca Quran tak terseronok, sembahyang tak terseronok, sedekah tak terseronok, tak sabar-sabar menanti kedatangan Ramadan. Ramadan ni kita dah doa lah, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Ni dah Syaban ni. Sempatkah kita masuk ni? Kan kita tak sempat, takut Tuhan ambil nyawa kita pun, kita tak tahu kita wa balighna Ramadan. Sampailah kami Ramadan. Kalau ditakdirkan di Ramadan terakhir kita macam mana? Kita nak buat yang terbaik, puasa yang terbaik, sedekah yang terbaik, zikir yang terbaik, solat yang terbaik, ibadat yang terbaik. Sebab apa? Tahun depan tak tahu sempat tak buat balik kena Ramadan. Itulah dia jiwa orang yang tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jiwa orang yang lupa pada Allah, marilah bulan apa pun. Bahkan bulan yang akan datang tu satu penyiksaan pula. Susah nak makan. Satu hari saya pergi hospital Putrajaya. Ada seorang pakcik datang pakai jubah, pakai kopiah. Dia masuk satu bilik sama dengan saya. Saya bawa anak saya. Datang isteri dia bawa dia, anak dia bawa. Kemudian doktor pun cek dia. Tengok diabetik dia tak turun. Masa tu bulan Syaban, beberapa hari lagi nak puasa. Pakcik ni kata, doktor boleh tak saya puasa? Tak boleh pakcik. Pakcik dah makan ubat, pakcik dah ambil semua, tapi kencing manis dia tak turun. Dia kata bahaya, kata nanti pakcik boleh pengsan, boleh jatuh, boleh jadi hypo. Dia tiba-tiba muka dia berubah sedih. Sebab apa? Sebab nak puasa je. Doktor kata tak boleh, sebab nanti dia tak tahan. Dia boleh mungkin 4 jam, 5 jam, lepas tu nanti dia start dia turun. Jadi muka dia sedih berubah. Isteri anak dia pujuk dia. Lepas doktor, tak apa dah bah, tak boleh puasa bah, macam mana? Kita bayar fidyah lah ya. Tak jawab, dia sedih dan monyok muka dia. Sebab apa? Sebab Ramadan tu adalah pesta ibadat bagi kita. Memanglah dia orang yang uzur dimaafkan, tapi jiwa tu lain. Tak seronoknya, tak dapat puasa. Awal puasa kita makan. Sebab
sebab sakit nak makan ubat. Tapi kegembiraan bagi orang yang melakukan ibadat, tiba-tiba dia halang, oh itu satu benda yang dia rasa hilang kenikmatan. Tapi bagi orang yang tak pernah melakukan ibadat, dia rasa ibadat itu satu penyiksaan pada jiwanya. Apa tak boleh booster? Lagi aku seronok. Tak apa, tak ada booster, tak payah pergi semayang. Oh, happy. Dia adalah sultan yang tangguh. Dia happy, dia seronok. Tapi kita ni tak, cari juga jalan. Tak dapat semayang di Selangor, pergi carilah mana-mana. Pelawat doktor kata tak sudah booster lagi. Sebab ada sakit, ada apa semua kan. Bukan dia tak nak booster. Doktor pun nasihat jangan, tapi rela bukan tahu, dia tahu MySejahtera dah booster belum? Sekarang masjid-masjid MySejahtera jaga, apa ni, rela jaga. Malam ada kawan dia pergi banyak. Dia tahu Ustaz saya tawakal pergi. Sampai-sampai rela kata, MySejahtera cik, dah booster? Belum. Belum, tak boleh. Kata Ustaz, baliklah saya. Saya dapat pahala pergi solat Jumaat tapi tak solat. Pahala pergi semayang, nak pergi semayang. Tak boleh semayang, tak boleh semayang. Balik ya. Sebab apa? Sebab date booster tak dapat lagi. Siapa yang tak dapat date booster, tuan-tuan boleh pergi walk-in dekat KPJ Perdana. Saya pergi hari itu, Jumaat lepas. Oh, anak nak pergi booster. Dia tanya boleh walk-in tak? Boleh, kata. Dengan syarat 18 tahun ke atas. Kajang Perdana Medical Center dekat dengan PKJ tu. Tak ramai orang pun. Saya pun pergilah booster. Minggu dia kata jangan buat apa-apa aktiviti. Lasak. Kalau boleh tempat-tempat tertutup jangan pergi. Kunduri-kunduri kahwin jangan pergi. Dia pesan lah, doktor pesan jangan. Sebab immune system kita drop bila dia buat booster. Immune system seminggu drop. Jadi jangan pergi. Main Jumaat boleh tak jangan pergi. Tak nak campur orang ramai. Sebab Omicron tengah merebak, kita pula immune system kita down, kita pergi campur, takut nanti kita kena. Lepas seminggu dia tu okey. Apa nak buat tu kan? Kita buatlah apa yang kita tengok pandangan-pandangan yang lebih baik. Baik tuan-tuan, saya rasa berhenti situ cukup tu 7.30 hari. Ya, kita akan sambung nanti perbincangan kita ni. Bagaimanakah nak menangani isu-isu tentang fitrah kemanusiaan yang bercampur dengan dosa dan juga syahwat pada kuliah kita akan datang. Sekadar itu tuan-tuan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sanal fi khusr ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi